billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan peluang untuk kita terus bernafas di atas muka bumi Allah ini. Tidak lain dan tidak bukan, satu sahaja tujuannya, untuk kita terus menambahkan amal kebaikan untuk kita memperolehi redha Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, membawa 1001 rahmat dan keberkatan daripada Allah ke sisi kita. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah sidang penonton sekalian, dengan menghadiri majlis ilmu ini merupakan salah satu daripada rezeki yang cukup besar yang tidak diberikan kepada keseluruhan manusia di atas muka bumi ini. Kita cukup beruntung kerana di dalam kalangan jutaan bahkan bilion manusia yang berada di atas muka bumi ini, Allah mendetikkan hati kita untuk berada di dalam taman-taman syurga pada pagi ini. Tidak bukan untuk kita memperolehi keberkatan di sebalik majlis ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita ketemui pada pagi ini keberkatan tersebut. Dan seperti biasa sidang penonton sekalian, dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita teladani, sama-sama kita pelajari. Tidak bukan agar ini, ilmu-ilmu ini menjadi panduan kehidupan kita. Dan insya-Allah menerusi silibus tafsir dan taranum pada pagi ini, kita akan teruskan lagi sambungan pengajian kita menerusi surah Fussilat ayat 37 hingga ayat ke-40. Dan insya-Allah pada pagi ini juga selepas bersama dengan saya Da'i Luqman, bersama juga dengan murabbi kita yang mengajarkan kita ilmu ini semalam, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Ashraf Ayub kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz pada pagi ini? Ceria? Baik, alhamdulillah ceria. Alhamdulillah sidang penonton sekalian. Mudah-mudahan pada pagi ini Ustaz akan terus melimpahkan kita dengan ilmu-ilmu yang cukup berguna untuk pandangan ataupun panduan kita bersama, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 03 7726 1603 ataupun boleh terus menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. Nampak gambar poster saya dan Luqman dan juga Al-Fadil yang berbahagia Ustaz Muhammad Ashraf Ayub kita. Boleh bertanyakan soalan-soalan anda di ruangan komentar di bawah gambar poster tersebut, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya sidang penonton sekalian, seperti biasa menerusi slot tafsir dan taranum ini, kita ingin mendengar sebagai permulaan ini baik-baik kalimah-kalimah cinta yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita ya Ustaz daripada surah Fussilat ayat 37 hingga 40 ini Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, terima kasih banyak Da'i Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, tuan-tuan dan juga puan-puan, para penonton kepada rancangan yang sangat-sangat bermanfaat dunia dan juga akhirat, iaitu rancangan Tanyalah Ustaz, biar kita semua tahu ilmu agama supaya kekeliruannya tiada, dengan kekeliruannya sudah dihilangkan keyakinan. Itu perkataan dia.
Keyakinan itu akan datang, dan bila keyakinan kita melakukan amal ibadah dengan keyakinan yang tinggi, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, istiqamah untuk melakukan ibadah itu akan lebih mudah terlaksana. Dan apa yang kita lakukan pagi ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita lepas sembahyang subuh pagi tadi, lepas elok berzikir, baca Quran, mengaji sikit, kita elok duduk depan TV, ajak anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini hari Sabtu, kita anggap ramai yang cuti lah kan. Kita anggap ramai yang cuti. Kojot anak-anak tu tuan-tuan dan puan-puan. Cakap dengan dia orang, jom kita belajar agama. Jom masuk kelas agama. Tak payah keluar dah. Mak masak karipap, mak sediakan air, kopi, semua siap. Kita duduk di depan TV, kita belajar ilmu agama. Ini perkara yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan untuk dunia akhirat, sebab kita mulakan kehidupan kita dengan menjemput barakah. Pagi ini segmen kita adalah segmen tafsir. Maknanya hari ini pagi ini kita sebenarnya sendiri nak belajar sendiri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita? Ayat Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, kalamullah, ya, kalam iaitu kalimah, perkataan, ya, firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak berburak, nak bersembang dengan kita, sudah tentu perbualan ataupun sembang-sembang yang datang daripada pencipta kita. Ni tangan saya ni tuan-tuan dan puan boleh bergerak, bukan sebab saya yang bergerak kan, sebab Allah yang bagi izin ni. Tenaga Allah yang bagi izin. Mata kita dapat colik. Kita tadi seolah-olahnya macam mati sekejap. Tiba-tiba kita bangun colik balik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Siapa yang bagi izin? Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada orang mata colik, tapi tuan-tuan dan puan, kalau Allah nak test kita, dia tarik nikmat, mata terbuka tapi tak nampak. Benda tu boleh berlaku tak? Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Jangan main-main. Ada orang ada tangan, ya, tapi tangan tak boleh nak angkat, ataupun angkat ya sakit. Ada tuan-tuan dan puan-puan kalau Allah nak uji. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan bila bangun pagi, yo tongkok sakit. Betul tak? Allah nak uji. Tapi pagi ni Allah SWT, sebab Allah sayang kita. Sebab Allah sayang kita. Semua perfect. Betul tak? Kita bangun as normal as usual. Itu Luqman cakap lah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Semua ini kita kena kenang. Kita kena kenang siapa yang bagi ni. Siapa yang izinkan ni? Tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita tahu kita ini tak akan bergerak, tak akan bernapis kecuali daripada kasih sayang, rahmat, izin Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu semua pemikiran ini akan membawa kita menjadi manusia yang lebih bersyukur, yang lebih menghargai, yang lebih menyayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanda kita nak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan? Kita mulakan hari kita dengan ketaatan. Dan saya sebenarnya nak mengucapkan tahniah kepada anda yang bangun, yang mengajak keluarga pagi ini untuk kita sama-sama membaca surah apa? Surah Fussilat. Semalam dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita bicarakan surah yang sama. Semalam Allah Subhanahu Wa Taala, ni just nak recall, ya. Allah SWT ada bagi tahu bagaimana nak upgrade diri kita menjadi orang yang paling Allah SWT sayang selepas para nabi dan juga para rasul, selepas para alim ulama, iaitu macam mana menjalankan tugas dakwah. Itu cerita semalam. Kalau nak tengok, ada rakamannya tuan-tuan dan puan-puan dalam FB kita, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Ada lagi boleh belajar. Hari ini kita cerita ayat 37 sampai ayat 40. Tapi hari ini topiknya lain. Topiknya ialah Allah SWT mendatangkan bukti-bukti. Mendatangkan bukti-bukti betapa berkuasanya dan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu topik kita pagi ini. Dan sebelum kita nak bersembang lebih jauh, saya fikir kita cuba mendapatkan syifa, penyembuh dari Al-Quran. Kita cuba mendapatkan pahala, barakah dan juga hidayah daripada Al-Quran dengan mengambil keberkatan membaca ayat Al-Quran ini. Kita perhatikan tajwid panjang pendek, donggung, ikhfa, iklab dan sebagainya. Semoga dengan semua ini akan menjadi bekal yang sangat besar untuk kita dunia akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, get ready. Siapa yang ada Quran sekarang, buka muka surat 480. Di situ kita nak baca. Bawah sikit ayat 37. Get ready, ya tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah bacaan ayat dari ayat 37 sampai ayat 40, ayat yang kita ingin bincangkan. Sekarang kita masuk ke dalam bahagian tafsir ataupun tadabbur. Kita start dengan ayat 37, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Kita start dekat situ tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Apakah maksud ayat ini? Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ialah penciptaan malam, siang, matahari dan juga bulan. Kita berhenti kejap dekat situ ya. Apakah topik yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala bincangkan dengan kita melalui ayat ini pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan? Topik dia ialah begini. Topiknya ialah Allah Subhanahu Wa Taala ingin tingkatkan, ingin tambahkan rasa kesedaran betapa bertuahnya kita kerana memiliki Allah Subhanahu Wa Taala yang ada power yang sangat hebat. Maknanya nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kekuasaan dia? Sebabnya ya, psikologi manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, dia akan cepat kagum dengan seseorang kalau dia tengok orang tu hebat. Ini psikologi manusia tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa ada manusia boleh minat alim ulama, boleh minat artis, boleh minat insta famous ke, boleh minat selebriti? Kenapa manusia orang boleh minat terhadap manusia yang lain? Ataupun kenapa manusia boleh minat contohnya device-device yang baru-baru? Contoh ialah tuan-tuan, handphone barulah, barang kemas barulah, kereta baru yang canggih yang boleh bergerak sendirilah. Sebab kita kagum, macam mana benda ni boleh buat macam tu, kita tak boleh nak buat. Macam tu. Kita kagum dengan selebriti-selebriti, ulama-ulama tertentu contohnya. Kenapa? Sebab kita nampak orang ni hebatlah, dia boleh cakap sekian-sekian. Maknanya manusia memang
begitu tuan-tuan dan puan-puan ya. Bila dia nampak kehebatan, dia akan cepat jatuh cinta. Dan itulah antara main point yang nak disampaikan dalam ayat ini. Saya kupas dengan lebih lanjut sebentar lagi supaya nanti last kita kagum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kecenderungan manusia untuk meneliti sesuatu yang tampak hebat di hadapan matanya. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak mengulas hingga lebih lanjut berkaitan dengan kehebatan Allah SWT tu. Namun sebelum tu, kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita bergabung pada pagi ini menerusi taman-taman syurga dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, membincangkan topik kesinambungan daripada topik semalam iaitu daripada surah Fussilat ayat 37 hingga 40. Insya-Allah pada pagi ini banyak input ilmu-ilmu yang baharu di sebalik baik-baik kisah cinta Allah SWT kepada kita, dan insya-Allah sebentar tadi Ustaz sudah pun membacakan kepada kita, memperdengarkan kepada kita daripada alunan daripada ayat 37 hingga 40, dan sekarang ini kita sedang memasuki fasa untuk mentadabbur apakah intipati ataupun kisah di sebalik ayat-ayat ni. Jadi Ustaz, boleh Ustaz teruskan lagi Ustaz? Apakah sebab Ustaz dah sebut tadi tentang berkaitan dengan poin utama tajuk perbincangan kita pada pagi ini tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz teruskan lagi Ustaz. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan perbincangan kita ya. Baik, ayatnya wa min ayatihil lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Kata Allah SWT, antara tanda hebatnya aku. Maknanya aku tu refer kepada Allah SWT ya tuan-tuan dan puan. Antara hebatnya Allah SWT, kamu boleh dapati kehebatan aku tu melalui 4 ciptaan aku. 4, kalau kita ikut bahasa ni, bahasa bisnes lah. Nak tengok hebatnya kami, tengok 4 produk kami. Kita panggil produk lah sikit. Ni bahasa saya nak sesuaikan ya. Saya nak sesuaikan, bukan nak kata nak menyeleweng ke apa kan. Nak bagi kita mudah faham ya. Kenapa saya kata saya guna perkataan macam tu? Sebab begini tuan-tuan dan puan. Contoh mudah. Ni handphone tuan-tuan dan puan. Ni handphone. Jenama sekarang ni handphone banyaklah jenama kan. Samsung lah jenama banyak jenama lah yang hebat. Tapi di antara jenama-jenama yang hebat ni ada jenama yang kita rasa dia ni lebih power. Lebih power kan, lebih premium daripada yang lain. Kenapa premium? Harga dia pun agak mahal dan sebagainya. Sebab kita tahu dalam tu dia punya teknologi lagi canggih daripada yang lain. Dan selalunya bila kita kagum dengan handphone tersebut, dia akan lead pemikiran kita dalam keadaan subconscious mind kita akan kagum dengan syarikat yang membuat. Itu standard. Manusia memang macam tu tuan-tuan dan puan ya. Kita buka YouTube sebagai contoh ataupun buka TV, kita dengar ada orang bercakap. Orang tu sedap dia bercakap. Kita lama-lama kita minat nak tahu tentang dia. Ini manusia memang macam tu, dan Allah SWT faham bagaimana cara berfikir manusia ni sebab dia buat kita. That's why Allah SWT menggunakan cara yang sama nak introduce dirinya kepada kita. Maknanya dalam ayat ni Allah SWT bagi tahu kita, kalau hampa semua nak tengok aku ni hebat macam mana, tengok 4 produk ni dulu. Cuba kaji apa? Siang, malam, matahari dan juga bulan. 4 perkara ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, apa kebaikan 4 perkara ni? Baik, kita tengok macam ni tuan-tuan dan puan. Pertamanya 4 perkara ni tuan-tuan dan puan, kita tak boleh nak cipta, kita tak boleh nak kontrol, kita tak boleh nak take over. Tak boleh. Tak boleh kawal. Tak boleh kawal. Sebab apa? Dia terlalu besar, dia terlalu jauh. Ya. Dan kalau kita nak kontrol lah tuan-tuan dan puan-puan, contoh kita tahu sekarang ni malam dan juga siang ni berlaku disebabkan matahari. Matahari ni dia macam satu mentol yang Allah SWT bagi kepada kita. Punya hebatnya mentol ni tuan-tuan dan puan, first, energi yang ada pada mentol ni tak pernah hilang. Dia punya lampu tu, dia punya cahaya dia tu tak pernah hilang tuan-tuan dan puan. Suis tak ada. Suis tak ada, wire tak ada, dia boleh tergantung, terapung, elok dia bergerak. Dan dia boleh bergerak dalam keadaan sangat precise, sangat tepat calculation dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita ni bangun celik pagi-pagi kita nampak dah keluar siang. Pukul 7 malam elok kita main-main bola, kita dah tahu dah kejap lagi malam. Kita tak perlu nak fikir, kita tak perlu nak risau ni kejap lagi malam ke tidak ni. Buatnya siangnya dah susah kita nak tidur sebagai contoh. Ataupun malamnya tak keluar-keluar matahari, parah kita tuan-tuan dan puan-puan ya. Allah SWT yang kontrol benda ni. Kalau manusia, saya selalu tuan-tuan dan puan pagi-pagi kadang-kadang saya bangun pukul 5 lebih tu,
Apa yang saya buat, saya pergi keluar dulu tuan-tuan dan puan. Kita kadang-kadang bangun pagi, kita mandi. Lepas tu kita keluar sidai kita punya towel lah. Ini standard lah kehidupan manusia biasa tuan-tuan dan puan. Waktu saya sidai, saya keluar tuan-tuan dan puan, saya gemar tengok ni. Kegelapan malam. Sebab waktu malam bila dia cegah tu kita akan nampak tak bulan, bintang. Kita nampak semua tuan-tuan dan puan. Saya banyak terfikir, masya-Allah tabarakallah, hebat betul Allah Subhanahu taala boleh cipta semua ni, di mana kalau kita lah nak gerakkan matahari, contoh, kita lah nak gerakkan bintang dan bulan. Benda ni kita nak tolak susah. Baru-baru ni tuan-tuan dan puan, kereta saya ada problem, ya. Nak tolak kereta tu pun nak meninggal dah Luqman. Kan? Nak tolak kereta. Ya, aku cakap pengsan aku lama-lama call lah tarik kereta. Maknanya kita tahu kita tak mungkin boleh buat macam ni, tapi ada satu kuasa dia boleh buat perkara ni, dia boleh buat secara konsisten, dia boleh aturkan semua ni dalam keadaan sangat senang macam dia main guli. Macam dia main guli tuan-tuan dan puan, itu perkataan yang saya guna. Power ke tidak kuasa ni? Power tuan-tuan dan puan. Dan Tuhan yang memiliki power yang sama itulah yang kita letakkan dahi sujud tiap-tiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, bertuah tak kita memiliki Tuhan yang sepower macam tu? Sepower macam tu. Kita kadang-kadang baru kenal ada orang yang ada VIP, ada power tu, ada power ni pun kita rasa, dia bertuah ni kawan aku ni. Ni kenalan aku ni. Tu baru manusia yang ada sedikit pangkat, yang ada sekelumit kuasa. Kita dah rasa bangga sangat kenal dengan dia. Kenapa kita tak boleh datang rasa, tak boleh nak hadir rasa bangga? Aku ada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ni Tuhan aku ni. Ni saat lagi aku nak mengaji, aku tengah dengar dia sedang nak borak dengan aku ni. Masya-Allah tabarakallah. Inilah pemikiran, penghayatan yang perlu kita rasai setiap kali kita melakukan ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa bangga, rasa teruja, rasa bersemangat nak melakukan amal ibadah. Sebab kita tahu apabila kita mendedikasikan time kita, waktu kita, energi kita, fokus kita kepada Allah SWT. Yang saya katakan tadi, apa kemampuan dia? Malam, siang, matahari, bulan, bintang, cakrawala ni, ini semua perkara yang manusia tak terjangkau. Hebat macam mana pun teknologi kita baru sampai bulan. Baru sampai bulan. Marik tu, planet Marik tu baru terkedek-kedek, tuan-tuan dan puan. Itu ya tahap hebat kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang buat, yang kontrol, yang manage semua benda yang besar ni dalam keadaan tak pernah ada silap, tak pernah ada salah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak letakkan kehidupan kita di bawah kuasa Tuhan yang memiliki power macam tu, rasa-rasa kita bertuah ke tidak? Bertuah tuan-tuan dan puan-puan. Bagi saya lah, siapa yang tak nak beribadah, tak nak taat dengan Tuhan yang ada power macam tu, dia orang yang paling rugi. Dia sama macam ni, kami ada handphone keluaran baru, harga 10,000, spek paling canggih, saya nak bagi kepada kamu free, dia tolak. Rugi tak? Rugi tuan-tuan dan puan-puan. Saya banyak bagi perumpamaan ni supaya kita nampak dengan pemikiran jelas di mana akhirnya nanti kita akan mudah merasa kagum dengan Allah SWT. Tapi Tok Guru kami dulu ada cakap, benda ni ada satu syarat. Bila kita melihat segala kehebatan cakrawala, angkasa raya, bulan, bintang, malam, siang dan sebagainya ini, dia susah nak datang kehadiran rasa kagum tu kalau, dia ada satu perkataan, kalau kita selama ni percaya disebabkan kita belajar sains. Ini kadang-kadang ada sikit masalah. Sebab kita ni belajar sains. Sains tu bukan tak bagus. Tapi bila dalam meneliti segala ciptaan Allah ni, sains ni dia bagi tahu kita apa? Angkasa ni bergerak sendiri. Itu yang problem dia. Dia cakap bulan, bintang ni boleh bergerak sendiri, matahari elok berpusing. Ni sebab dia ada magnet. Tarikan magnet bergerak sendiri elok. Dia tak kata Allah yang kontrol. Dia tak cakap dalam buku teks tuan-tuan dan puan. Dia tak kata ni semua Allah cipta, Allah kontrol. Dia kata benda ni semua sendiri-sendiri. Ada meletup Big Bang, tiba-tiba semua elok teratur. Lepas tu semua membesar. Pelik ya tuan-tuan dan puan. Kereta pun kena ada controller. Kereta pun kena ada controller. Takkanlah bulan bintang yang punya besar ni boleh gerak sendiri, tak ada siapa-siapa pun kontrol. Ini yang kita takut. Kita terpengaruh dengan pemikiran sains, benda ni semua terjadi secara semula jadi. Dan kita risau. Bila tak adanya Allah SWT di situ, nanti kita tengok macam mana pun, belajar sains tinggi mana pun, kagum dengan Allah SWT banyak ni, ya, dia tak kagum-kagum sangat. Wallahu'alam. Jadi beruntungnya kita, sebab Allah SWT memilih juga kita pada pagi ini untuk bersama-sama dalam rancangan Tanya Ustaz. Sebab Ustaz, kalau kita lihat kan, kalau Allah tak memilih kita,
kita rasanya pada saat ini pun masih lagi lena di ulik mimpi lagi Ustaz. Jadi insya-Allah Ustaz, sebelum mana kita nak berhenti berehat, kita nak meraihkan satu persoalan daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Melur Ismail. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam ayat 37, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan tanda-tanda kebesarannya mengadakan malam, siang, matahari dan bulan. Soalan saya, adakah ayat ini bermaksud supaya kita ini sentiasa bersyukur dan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jangan sia-siakan kejadian yang Allah berikan kepada kita dan sentiasa memberi manfaat waktu-waktu yang Allah ciptakan itu? Mohon kupasan dari Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Puan Melur Ismail bertanya satu soalan yang sangat-sangat bagus. Ya, soalan beliau berkaitan tentang bila kita rasa kagum dan teruja dan kita rasa syukur sangat bila Allah SWT bagi kita nikmat siang untuk kita bekerja, nikmat malam untuk berehat, ada matahari, cerah sikit, betul tak? Kemudiannya ada bulan, macam-macam proses sign boleh berlaku di situ. So apa yang perlu kita buat bila kita dah sedar, ada kesedaran tu, apa yang perlu kita buat? Kita kena go to next step. Go to next step, tadi ada Puan Melur ada bagi tahu, iaitu kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Syukur yang pertama, yang paling besar kata ulama ialah dengan sentiasa mentaati segala perintah Allah SWT dan pastikan kita banyak menjauhi segala larangan Allah SWT. Yang kedua juga tuan-tuan dan puan, dalam Al-Quran Allah SWT ajar kita ada satu doa bila hampa semua tengok ciptaan aku, hampa rasa best sangat. So baca satu doa ni. Ini doa untuk bersyukur apabila melihat ciptaan-ciptaan Allah SWT. Apa doa dia? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Dalam surah Ali Imran ayat 191. Doa mengkagumi ciptaan Allah. Dekat situ tuan-tuan dan puan. Semalam saya dah beritahu dalam buku 45 doa grade A, ada saya bagi tahu doa tu. Buka muka surat 151 bagi mereka yang dah mendapatkannya, ya. Buku ni tuan-tuan dan puan saya kumpulkan doa yang sangat high level. Allah SWT sendiri yang bagi tahu apa yang terbaik apabila nak berdoa dengan Allah SWT, boleh dapatkan di FB saya Ustaz Asraf, ya. Tadi doa tadi di dalam ayat surah Ali Imran ayat 191, kita berehat sekejap. Sementara berehat, tuan-tuan dan puan buka kejap surah Ali Imran, tengok ayat tu, cuba hafal sebab doa tu sangat pendek. Bagi saya lah 5 minit boleh hafal. InsyaAllah banyak faedah kepada kita. Jadi saudara-saudara sekalian, surah Ali Imran ayat 191. InsyaAllah selepas ni Ustaz nak tasmiah. Jadi saudara-saudara sekalian, kembali sebentar saya lagi, kita berhenti berehat sebentar. InsyaAllah tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Sekalian, kembali kita bersama di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini terus lagi kita membincangkan daripada surah Fussilat ayat 37 hingga 40 dan alhamdulillah sebentar saja lagi kita nak memasuki dah ayat yang ke-38 Ustaz. Jadi Ustaz, tadi kita dalam ayat ke-37 ni kita sudah pun mengetahui beberapa kebesaran juga kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan 4 perkara, iaitu malam, siang, bulan dan juga matahari. Jadi Ustaz, dalam ayat yang ke-38 ni pula apa yang Allah SWT cuba nak ceritakan kepada kita Ustaz? Silakan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita dah cerita Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kalau anda semua nak cepat rasa kagum dengan aku, cuba kaji ciptaan aku. Iaitu bulan, bintang, matahari yang tadi Dai Luqman ada bagi tahu tadilah. InsyaAllah akan cepat kagum apabila sebab kita tahu kenapa kita cepat kagum. First, kita tak mampu nak buat. Second, bila kita tengok dari sudut cara Allah SWT menguruskan perkara itu sangat-sangat precise. Sangat-sangat precise.
Kemudian teknologi yang Allah SWT gunakan untuk manage semua bulan, bintang dan sebagainya ni sangat-sangat advance. Kita tak mampu nak buat. Dan kita bila try nak explore pun baru sampai tahap Marikh. Planet Marikh pun tadi saya cakap lah, terkedek-kedek. Maknanya kat situ kita nampak, powernya Allah SWT. Dan dalam ayat 37 pun Allah SWT ada beritahu. Ya, tadi saya mungkin tak dapat kupas, saya nak kupas sikit lagi supaya nanti bila kita jam ayat 38, dia ada kesinambungan. Dalam ayat 37 kata Allah SWT, hampa kalau dah rasa kagum dengan ciptaan aku, ingatlah yang kena sembah aku. Jangan kagum sangat dengan ciptaan aku ya. Maknanya sebab ada manusia yang bila kagum dengan matahari dan sebagainya ni, dia bantai sembah matahari, dia bantai sembah bulan. So Allah kata janganlah macam tu pula ya. Sembahlah siapa? Yang pencipta, yang menciptanya. Itu ayat 37. Kemudian kita masuk ayat 38. Fa ini stakbaru. Kalau kamu tetap ingkar, kamu angkuh, kamu belagak, kamu show off, kamu sombong. Itu maksudnya istakbaru. Falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bilaili wan nahar wa hum la yasamun. Kamu kena ingat, sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada banyak makhluk, iaitu para malaikat yang kerja dia tiap-tiap hari asyik sembah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ada malaikat yang asyik sujud, ada malaikat yang asyik bertasbih sahaja. Tiap-tiap masa, tiap-tiap minit, tiap-tiap saat, bilaili wan nahar, 24 jam sehari, dan mereka tak pernah jemu. Apa maksudnya ini? Maksudnya macam ni tuan-tuan dan puan. Tadi Allah SWT dah kata, dah saya ni hebat, saya yang jaga kamu dan sebagainya. Yang saya minta satu ya, tolong akui saya sebagai Tuhan. Yang kedua, tolong sembah saya dalam keadaan ikut cara yang kami ajar, iaitu dari Al-Quran dan juga Sunnah. Allah minta sikit daripada kita, tapi dia bagi banyak. Nampak tak? Dia bagi banyak, dia minta sikit ya. Yang sikit ni pun, tuan-tuan dan puan, yang sikit. Contoh Quran. Banyak sangat ke Quran? Ya? Ayat Quran tak banyak, 6,000 ya. Kitab Quran tebal ni, ya, tuan-tuan dan puan, tak adalah tebal sangat pun. Kata Allah SWT, yang sikit ni pun kamu susah nak ngikut. Semayang 5 waktu yang kalau kamu buat tu, kalau campur, kami bagi kamu tiap-tiap hari nikmat 24 jam. Kami minta kamu semayang wajib 5 waktu tu yang kalau kamu buat sejam pun tak sampai. Kalau campur waktu dia. Itu dah campur dah waktu zikir, doa semua dah tu. Sejam pun tak sampai. Kami bagi 24, kami minta satu. Yang satu ni pun kalau kamu malas. Tu perkataan dia. Yang satu ni pun kalau kamu malas dan kalau kamu rasa kami ni perlukan sangat dengan sembahan dengan zikir kamu dan sebagainya, kata Allah SWT, taklah sebenarnya. Bila kita tak sembah Allah SWT, Allah dah declare dalam ayat ni tuan-tuan dan puan, dia tak rugi apa-apa pun. Yang rugi siapa? Kita. Yang ruginya kita. Kenapa Allah SWT kata dia tak rugi apa-apa? Sebab dia kata, sebenarnya, hakikatnya yang kamu tak perasan, saya ada berbilion lagi makhluk lain yang saya cipta, yang lagi hebat daripada kamu. Dia kerja dia apa? Sembah saya ya. Ada satu grup puji saya ya, daripada dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, tak putus-putus. Ada satu lagi grup malaikat, dia sembah saya ya. Ada yang berzikir ya. Maknanya kalau saya nak sangatlah, maknanya kalau kita fikir, kalau kita tak sembah Allah SWT, mesti nanti Allah SWT rasa rugi. Kan? Allah SWT nak sangat. Kita mungkin ada pemikiran macam manusia. Kan manusia ni, dia suka pangkat. Dia suka kedudukan. Pangkat, kedudukan, pujian ni kita suka, benda tu akan jadi kalau ada orang yang memuji. Kalau ada orang yang respect kita. Ya? Kalau ada orang yang menurut perintah. Kalau kita yang seorang-seorang ke atas itu sebagai apa? Ketua pengarah lah contohnya. Seorang staf pun tak iktiraf kita sebagai ketua pengarah. Tak jalan pangkat tu tuan-tuan dan puan. Kalau kita fikir macam tu lah pada Allah SWT, kalau kita tak sembah Allah SWT, nanti kesian Allah SWT, tak ada siapa pun nak sembah. Tuhan declare awal, no. Kami tak perlu pun zikir kamu tu. Yang rugi ialah kamu, bukan kami. Sebab kami ada banyak lagi makhluk lain yang kamu tak tahu, yang lebih taat daripada kamu. Itu maksudnya. Jadi itulah di sebaliknya. Jadi Ustaz, sambil tu kita nak raikan juga Ustaz persoalan berkaitan dengan ayat 38 ni daripada Mak Etun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdasarkan ayat 37 surah Fussilat yang bermaksud bersujudlah hanya kepada Allah sahaja yang Maha Pencipta. Soalan saya Ustaz, bagaimana dengan perbuatan adik-beradik Nabi Yusuf AS yang sujud kepada Nabi Yusuf seperti yang diceritakan dalam surah Yusuf, dan bagaimana pula Allah telah memerintahkan semua malaikat termasuk iblis
untuk sujud kepada Nabi Adam. Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Daripada Mak Eton dari Semerah Padi, Pokok Mangga Melaka. Satu soalan yang cukup menarik, Ustaz. Berkaitan dengan sujud sesama makhluk ni, Ustaz. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan pertamanya kepada Mak Eton dari Semerah Padi, Pokok Mangga Melaka. Wah, hebat orang Melaka ni ya. Baru saya tahu hari ni ada tempat nama dia Semerah Padi, Pokok Mangga Melaka. Padahal saya orang Melaka, saya pun tak tahu. Orang Melaka jarang balik kampung tu masalah dia tu ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kepada soalan. Soalan Mak Eton ni sebenarnya bagi saya sangat penting. Dalam Al-Quran ada dua peristiwa yang seperti Mak Eton bagi tahu, dua peristiwa di mana perintah untuk sujud diminta di dalam ayat tersebut. Yang pertamanya, Ustaz, berkaitan dengan dua peristiwa ni, Ustaz, kita nak sebentar. Ya. Kita saja nak bagi penonton kita tertanya-tanya apakah dua peristiwa tersebut. Jadi sahabat sekalian, nak tahu jawapan pada persoalan Mak Etun, jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kembali kita bersama dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi ini. Alhamdulillah, kalau kita lihat sekarang, Ustaz, cuaca di sekitar Kuala Lumpur pada saat sekarang ini, hujan lebat sedang melanda. Jadi kepada penonton-penonton yang mungkin pada hari ini, sekiranya di kawasan anda ada hujan ataupun cuaca tidak mengizinkan, kalau nak keluar ke mana-mana, pastikan anda berhati-hati. Ingat, jaga diri, lindung semua, insya-Allah. Kepada sahabat-sahabat saudara serumpun dari Brunei, Singapura, Indonesia dan sebagainya yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan kita lupa, biarkan kita ringan tulang kita, ringankan jari kita untuk berkongsi ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan seberapa ramai masyarakat yang boleh, dengan melaksanakan satu tugasan yang cukup mudah, hanya dengan menekan butang kongsi. Ayuh, kita sebarluaskan ilmu berkaitan dengan ayat-ayat cinta Allah ini kepada seberapa ramai manusia yang boleh di atas muka bumi ini, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita nak teruskan lagi dengan perbincangan kita berkaitan dengan persoalan daripada Mak Etun kita, Ustaz, berkaitan dengan makhluk menyembah makhluk yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, Ustaz. Adakah dibenarkan untuk situasi pada zaman sekarang, Ustaz? Silakan. Baik. Kita sambung kepada persoalan yang Mak Etun yang tadi tak habis tadi, tuan-tuan dan puan ya. Saja kita cut tu nak bagi teruja kan, datang balik tengok TV. Tu yang kita nak ya. Okey, jom kita sambung. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang menyatakan perilaku manusia bersujud dengan manusia. Yang pertamanya di dalam surah Yusuf, waktu Nabi Yusuf jumpa balik adik-beradik dia, waktu tu ada abah dia sekali iaitu Nabi Yaqub. Ayat dia wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Mereka pun minta abah mereka tu duduk dekat kursi yang lebih tinggi, arsy, wa kharru lahu sujada, dan semua adik-beradik anak-anak Nabi Yaqub ni termasuklah Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yaqub, wa kharru lahu sujada. Itu yang pertama. Kejap lagi kita bincang. Nombor dua di dalam surah Al-Baqarah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam ya. Allah Subhanahu Wa Taala kata ya, sujudlah kepada Adam kan, fasajadu illa iblis, semua malaikat sujud. Satu yang makhluk yang degil kepala batu, siapa nama dia? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tak nak sujud sebab dia rasa dia tu bagus sangat. Dia rasa bagus sangat, dan kemudian dia menjadi di kalangan hamba Allah yang kufur. Baik. Kita tengok sujud ni, satu sujud kepada Nabi Adam, sujud kepada makhluk, dan satu lagi sujud kepada Nabi Yaqub yang kita tengok dalam surah Yusuf tadi. So, adakah sujud kepada makhluk ini dibenarkan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, di sini sebenarnya kepentingan bila mengaji, ya, bila nak faham Al-Quran, kena berguru. Kena berguru. Sebab kalau kita mengaji baca terjemahan kat tepi, ya, kan, kita baca terjemahan literal macam tu ya, takut kefahaman kita nanti berkemungkinan
tidak seperti yang diinginkan oleh ayat tersebut. So kata ulama inilah yang guru kita, Rasul inilah guru kita, tuan-tuan dan puan-puan ya. Para ulama mengatakan perilaku sujud dalam dua ayat ini sebenarnya dia memberi maksud ia merupakan sujud hormat. Sujud hormat, bukan sujud sombah. Lain tuan-tuan dan puan. Macam kita lah, kadang-kadang kita nampak ada orang besar datang dekat kawasan kita kan. Dia datang, bila dia lalu depan kita tu kan kita macam ni sikit. Automatik ke? Dia automatik macam ni sikit kan. Adakah kita sedang sujud kat dia? Tak kan. Sebenarnya kita sedang nak menyatakan kita hormat dia. Hormat kerana jasa, kerana dia punya pangkat dan sebagainya. So itu perbezaan perkataan sujud di sini dengan sujud yang dilakukan oleh kita setiap hari ketika menyembah Allah SWT di dalam solat. Maknanya di sini sujud hormat, di mana yang kita lakukan itu sujud untuk melakukan ta'abudi, iaitu kita menyembah Allah SWT. Wallahu alam. InsyaAllah. Jadi sujud penghormatan itu tidak ada masalah. Seperti mana kita pun sekarang ini kadang-kadang bertemu dengan orang-orang besar ataupun ilmuwan, kita selalunya secara automatiknya kita akan menunduk dan sebagainya, Ustaz. Jadi tetapi sujud dalam bentuk persembahan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan pada Maitun. Jom sama-sama kita beralih dengan persoalan sahabat kita yang berikutnya. Al-Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam ayat 38 surah ini diterangkan bahawa kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkurangan sekiranya manusia engkar kerana malaikat sentiasa bertasbih memuji Allah tanpa jemu-jemu. Adakah malaikat lebih tinggi ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah manusia yang bertakwa dan beramal soleh lebih tinggi darjatnya dari para malaikat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak kepada Ali. Ini nama dalam Facebook memang best. Kan? Dia punya rhythm tu sedap baca. Ya? Baik, soalan dia ialah begini. Adakah malaikat lebih tinggi ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan yang keduanya, adakah manusia yang bertakwa dan beramal soleh lebih tinggi darjat daripada malaikat? Baik, kefahaman kita begini. Dari sudut ketaatan, dari sudut jumlah ibadah yang dilakukan oleh para malaikat, ya, jumlah ibadah dari sudut banyaknya kuantiti atau perkataan dia, kuantiti ketaatan yang dilakukan oleh para malaikat berbanding manusia, memang kita kalah lah tuan-tuan dan puan. Memang kita kalah. Tadi Allah SWT kata kami cipta malaikat daripada dulu sampai nanti hari kiamat, maknanya beratus juta tahun, kita pun tak tahu berapa lama. Kau joy sujud je. Dia tak berhenti tuan-tuan dan puan, tak ada macam kita baru tengok kojab dan jangan tuan ustaz dah menggelupur dah minum cari air. Kan betul tak kan? Kita ni banyak break pun betul tak? Baru baca Quran tiba-tiba sakit belakang. Contohnya kan ustaz ni baru cakap dalam 40-50 minit dah rasa togang dah kepala. Nampak tak kan? Itu manusia ya. Maknanya dari sudut kuantiti memang kita kalah teruk. Memang mereka lebih banyak. Akan tetapi, dia ada akan tetapi. Walaupun kita tahu kuantiti ketaatan amal ibadah malaikat jauh lebih banyak daripada kita, tidak bermaksud mereka ini kita tak dapat nak atasi dari sudut apa? Kemuliaan. Ya, malaikat ni pula. Ulama mengatakan, manusia mereka ini boleh menjadi lebih mulia daripada malaikat kalau mereka benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama, manusia tahapnya boleh lebih hina daripada binatang. Lebih hina daripada binatang kalau mereka tidak mahu mengikuti mengikuti arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita walaupun malaikat lagi banyak beribadah daripada kita, kita boleh jadi lebih mulia daripada malaikat. Kenapa kita boleh jadi lagi mulia daripada malaikat? Sebabnya macam ni. Sebab kita ni ada ujian. Malaikat dia tak diuji. Malaikat tak ada nafsu tuan-tuan dan puan-puan. Malaikat dia tak ada setan main bisik. Dia tak ada setan mengganggu dia. Dia tak ada tuan-tuan dan puan-puan ya. Disebabkan itu dia boleh buat benda tu secara konsisten. Berbanding kita yang ada nafsu, yang ada setan dan sebagainya, maknanya kita sedang diuji. Dan bila dalam keadaan kita diuji tetapi kita dapat tepis semua tu, macam yang tuan-tuan dan puan-puan yang buat pagi ni, mata ngantuk ni tapi tetap kita nak lawan dengan rasa mengantuk tu, nak tengok juga, tanyalah ustaz ni. Punya bersemangat. Orang macam ni lah kemuliaan
kemuliaannya jauh Allah SWT akan angkat tinggi melebihi darjat malaikat. Kerana apa? Kerana walaupun mereka diuji, mereka berjaya mengatasi cabaran tersebut. Ini perkara yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Jadi manusia mampu untuk menjadi lebih mulia di sisi Allah SWT berbanding malaikat sekiranya kita terus tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di tatkala ujian menimpa dan juga mengelilingi kita. Insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan pada Al-Ali. Kita beralih dengan persoalan berikutnya daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 38. Apabila kita membaca ayat ini, adakah disunatkan untuk kita bersujud sebagai hamba yang tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah tunduk dan sujud itu tanda kita sebagai hamba? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Berkaitan dengan ayat ni Ustaz. Dan juga kalau kita perasan Ustaz, dalam Al-Quran Mushaf yang kita baca depan kita ni, ada tanda sujud ataupun sejadah selepas ayat 38 tersebut Ustaz. Apa maknanya Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih banyak soalan daripada Puan Nur Dahlia Biru, sangat bermanfaat untuk kita. Seperti yang Da'i Luqman tadi ada beritahu, kalau anda semua buka Quran sekarang, cuba tengok ayat 38, ujung dia tu. Dalam yang kita sedang siarkan sekarang, ayat dia tu, nampak tak perasan? Hujung dia tu, lepas perkataan la yas'amun, ada tanda kubah masjid. Dalam Quran, benda ni ada tuan-tuan dan puan. Jumlah dia 15. Jumlah dia berapa? Ada 15. Ini sebenarnya menunjukkan apa Ustaz? Ini sebenarnya menunjukkan ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah. Ya, sujud tilawah tuan-tuan dan puan-puan ya. Ayat-ayat sejadah ni bermaksud ayat-ayat yang ada perkataan sujud. Kalau dalam ayat kita sekarang ni, perkataan sujudnya berada dalam ayat 37 sebelumnya. Ayat 37 dia ada. Cuba tengok dekat atas tu sikit, ada ayat wasjudu lillah. Lepas tu dalam Al-Quran dia ada letak garisan dekat bawah dia tu. Ini semua hin-hin yang ulama letak. Apa hin dia? Hin dia begini. Bila kita jumpa ayat-ayat sejadah yang saya kata 15 tadi tuan-tuan dan puan, kita disarankan untuk sujud. Kita disarankan untuk sujud. Sujud namanya sujud sajadah. Sujud sajadah. Kalau ikut mazhab Syafi'i 14 tempat. Kalau ikut mazhab Syafi'i dia ada 5 boleh. Dia ada 5 boleh. Ikut mazhab Syafi'i yang kena sujud sejadah ni 14. Dia ada satu yang tu sujud syukur. Ini mazhab Syafi'i. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kenapa kita kena sujud sejadah dekat sini? Ini yang kita nak cerita. Ada satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, ya, apabila anak Adam membaca ayat-ayat sejadah. Ayat sejadah apa? Ayat-ayat di mana ada perkataan sujud. Yasjudul ke, sajadah ke, wasjudu ke, perkataan sujud. Apabila anak Adam, dia baca ayat sejadah, lalu dia sujud. Maknanya dia berhenti, dia sujud. Ya, dia sujud. So, setan kata apa? Ni setan cakap, waili, ya wailah, celakalah aku. Kenapa aku rasa aku ni bengang, aku rasa aku ni macam down sangat? Sebab apa? Dulu ya, aku teringat waktu Allah minta aku sujud. Maknanya tadi iblis dia teringat Allah minta dia sujud, dia tak nak sujud. Lalu Allah kata, maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Anak Adam sekarang dibaca Quran, Allah minta sujud, dia sujud. Maka bagi anak Adam ini Allah janjikan syurga. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Ada 15 tempat ataupun tanda sujud sejadah ini. Yang 14-nya kita disunatkan untuk sujud tilawah dan yang satunya adalah untuk sujud syukur. InsyaAllah Ustaz, kami akan sama-sama amalkan insyaAllah selepas ini. Jadi Ustaz, kita narai pada hari ini alhamdulillah kita bertuah ada pemanggil di talian Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman dan juga Ustaz Muhammad Asraf Ayub. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah saya sihat ya. Jadi saya berada di Bukit Tinggi Cameron sekarang ni. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi ya, tapi tetap juga meminati tanyalah Ustaz, tetap kita mendengar dan melihat nonton ya. Jadi soalan saya begini. Silakan. Ni Ustaz Asraf ya. Kadang-kadang kita ni Ustaz jumpa kawan-kawan ke sembang dengan kawan-kawan, ke berborak, ke minum, ke di kedai, ke
kita ni kadang-kadang dengar, bukan tak dengar sangat azan panggil. Tapi kita ni tetap buat tak tahu. Ustaz, kita tetap berborak, tetap juga kita bersembang dengan kawan-kawan ni. Soalan, adakah ini juga tanda kita ni tidak mematuhi ataupun kita tak mengutamakan sujud yang buat kata Ustaz tadi tu. Bukan minta banyak, Allah tak minta banyak pun, tapi kita ni yang buat, yang ruginya kita ni. Kerana kita ni walaupun dengar panggilan yang paling utama azan itu, tetapi kita buat tak tahu je kadang-kadang. Kadang-kadang dah nak habis waktu baru kita nak solat. Jadi apakah ini juga tanda kita ni tidak mematuhi perintah ataupun kita ni, ataupun orang kata tidak mengutamakan sujud bagaimana Ustaz sebut tadi. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Omar atas soalan berkaitan dengan individu, segelintir individu yang mengabaikan panggilan ataupun seruan azan dan menganggap benda itu hanyalah perkara yang remeh. Ustaz, pandangan Ustaz, silakan. Baik, terima kasih banyak. Pertamanya saya ucapkan kepada Tuan Haji Omar kita. Sekarang mungkin Tuan Haji Omar kita tadi dekat mana? Bukit Tinggi, Cameron Highland. Bukit Tinggi, Cameron Highland. Allahuakbar. Saya baru cadang nak pergi. Tuan Haji Omar kita lagi advance ya. Kita niatkan sama-sama mendapat ke apa rasa kita bila bercuti ni rasa lega tu sikit kan, dan berkurung kat rumah punya lama, betul tak? Kita doa sama-sama semoga semua orang yang sedang pergi mana-mana bercuti, kita doakan Allah lindung daripada terkena segala musibah. Ya, terutamanya musibah Covid. Amin ya rabbal alamin. Baik, berbalik kepada soalan ditanya oleh Tuan Haji Omar kita tentang ada segelintir perangai manusia. Yang ni saya tak tuju siapa-siapa tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada manusia, dan bila saya kata manusia ni termasuklah Ustaz Asraf. Termasuk Ustaz Asraf. Bukan orang kata orang luar ya Ustaz Asraf tak buat. Tak. Termasuk Ustaz Asraf sebenarnya ya. Ada setengah perangai manusia ni kadang-kadang kita ni dah dengar azan. Dah tahu dah masuk timing waktu ni. Waktu kita dengar azan tu tengah sembang dengan kawan. Tapi kita ni layan lagi sembang tu. Padahal tadi Allah SWT dah panggil tu. Hayya 'alas solah, jom pergi semayang. Betul tak? Hayya 'alal falah, siapa pergi semayang dia lah orang berjaya. Allah SWT dah panggil dah ni. Maknanya Allah jemput kita, mailah datang ni, macam-macam aku nak bagi kepada kamu ni. Tapi perangai manusia bak kata ni 9 buat pokak badak ya deh. Buat pokak badak baik tak tahu ya deh kan. Kenapa macam tu? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, kenapa ada setengah perangai kita macam tu? Bagi saya pertamanya ialah kita ni sebenarnya kurang ilmu. Kurang ilmu, namanya ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama, bila kita ni nak mudah beribadah, nak mudah melakukan ketaatan, ilmu pertama yang kita kena cukup hadir dalam hati, ada kefahaman, ialah kita kena kenal Allah SWT dulu. Sebab macam mana kita nak buat sesuatu, bagaimana kita nak dedikasikan our energy, fokus terhadap sesuatu kalau kita tak kenal, maknanya kalau kita tak suka. Betul tak? Sebab pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. So problem kita sekarang ni, problemnya ialah cinta. Kita ni kurang lagi mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, kurang lagi menghargai Rasulullah SAW. Sebab tu kita bila ulama cakap berselawatlah 100 kali. Selawat 100 kali tu tuan-tuan dan puan, kalau tengok timing dia tu 10 minit tak sampai. Kita rasa borek. Tak percaya cuba try. Rasa borek 10 minit tu. Tapi bersembang 2 jam. Bersembang bola 2 jam. Tak ada masalah. Maknanya kemampuan boleh sebenarnya. Tapi kenapa kat sini borek, kat sini sonang? Sonang yo. Kat sini bola kita dah cinta kan pemain bola tu. Dah cinta. Nampak tak? Dah suka contoh pemain bola yang kita kagumi tu. Yang kat sini belum ada cinta. Sebab tu saya kata tadi, kalau nak baiki problem ni tuan-tuan dan puan-puan, kena baiki core dia. Ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala tu kita kena perbanyakkan. Yang kedua, kena banyakkan ilmu memperbaiki diri kita sendiri. Sebab hati kita ni ada banyak penyakit-penyakit hati. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kata Allah SWT, dalam hati ada banyak penyakit, cuci dulu, polish dulu, cantik dan nanti. Macam mana nak cuci tuan-tuan dan puan? Kita berhenti sekejap. Cek TV3. Jom kita masuk TV9 dalam rancangan saya yang sama. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita jumpa saat lagi, saya bincang lagi pandangan-pandangannya insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Ada lagi yang Ustaz akan sambungkan, namun sebelum itu kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah.